berkenaan dengan pelbagai sunnah berkaitan dengan ucapan dan meminta izin. Pelbagai sunnah berkaitan dengan ucapan dan meminta izin. Dalam pertemuan terakhir kita kongsikan berkenaan dengan bagaimana cara seseorang menjawab salam ketika dalam solat dia. Di sana ada pelbagai pandangan ataupun pelbagai cara untuk kita menjawab, menandakan kita itu menjawab salam ketika kita sedang solat apabila orang memberi salam. Baik. Jadi antaranya ialah dengan menggunakan isyarat tangan, menggunakan isyarat kepala dan juga menggunakan isyarat tapak tangan. Baik. Jadi kita dah bincang walau perbincangan kita itu dalam 3 mazhab menyatakan boleh kita menjawab salam, iaitu mazhab kita lah yang membenarkan kita menjawab salam, melainkan mazhab Hanafi sahaja yang tidak membolehkan kita ini memberi isyarat apabila orang memberi salam. Kerana di dalam solat mereka adalah solat ini berdasarkan kita katakan ayat Al-Quran yang dibawakan oleh mereka, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, yakni dibacakan Quran tu dengan arti solat. Bila orang baca solat, bila baca Quran dalam solat, maknanya bila solat maka tak adalah benda lain yang kita nak kena buat melainkan fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dengan teliti dan diam. Maknanya apa saja perkara yang berlaku kat luar sana tak boleh ambil pot dah. Hatta dalam solat sekalipun mereka antara agak ketat juga bagi mereka pada pandangan inilah. Maknanya tidak boleh menegur kesalahan imam. Kalau imam baca terlekat bacaan imam terlupa, maka makmum belakang diam aja. Kerana apa dia? Kerana bila kita memberi dipanggil patah kepada imam, kita buka laluan kepada imam. Buka laluan tu dengan arti kita tegur dia lah. Kan? Contohnya bila imam terlupa ayat tu, maka kita pun bagi hint sikit ayat tu. Contohnya surah surah As-Sajdah lah contohnya. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza, imam dia surah Sajdah tu kan. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha. Sudah tak ingat. Kita pun idza dzukiru biha kharru sujada. Kita tegur Pak Imam tu kan. Baik. Jadi mazhab Hanafi batal semayang Pak Imam pula dah. Makmum yang tegur tu. Kerana berlaku at-ta'lim wa at-ta'allum. Maknanya berlaku pengajian dan pengajaran di situ. Saya kita mengajar imam tu. Ingat. Dalam mazhab kita pun kena niat zikir. Tu payah sikit tu dia panggil, maknanya ada beberapa konflik sikit. Kita nak niat zikir macam mana sedangkan kita memang niat nak tegur imam. Jadi Imam Abu Hanifah kata, korang kata niat zikir. Niat zikir macam mana dah memang korang baca tu untuk beritahu imam bahawa ini ayat dia. Nak zikir macam mana lagi? Nak niat zikir kot mana katanya? Kita pun masa tu masa saya masa tu kita belajar Sunan Tirmizi. Masa Sunan Tirmizi daurah hadis di Pakistan, saya belajar daurah hadis di Pakistan tu. Antara yang mengajar Sunan Tirmizi ialah Maulana Kamaluddin Al-Mustarsyid. Jadi dia tahu kita ni mazhab Syafi'i. Dia tahu kita mazhab Syafi'i kan. Dan kita duduk sebelah dia je. Baik. So dia tanya, macam mana korang yang kata nak niat zikir dalam solat ni, kita tegur imam, kita sebut subhanallah, kena niat zikir. Nak tegur imam, kena niat zikir. Kalau tidak, batal sembahyang korang kan? Batal. Habis korang nak niat zikir macam mana? Zikir tu, zikir lah maknanya kan. Kalau nak niat zikir, kenapa nak tegur Pak Imam tu? Nak niat macam mana?
Udah, kita kata tak tahulah, nanti aku tanya tok guru aku je lah. Nah, sampai sekarang kita pun tak tahu lagi macam mana. Cuma apa nama ni, walau bagaimanapun maksud az-zikru tu ialah kita bukan semata-mata nak tegur pak imam tu. Cuma kita nak baca ayat Quran tu. Tu makna zikir tu kan. Walau bagaimanapun mungkinlah, iyalah nak baca ayat Quran tu kerana nak tegur imam lah kan. Kita kata, iyalah nak tegur. Tapi tegur imam tu kena yang kedua dah. Nah, ini dia. Walau bagaimanapun, gitulah dia hanya senyum aja lah. Walau bagaimanapun kita nak sebut, dalam mazhab Hanafi tidak membenarkan, bahkan batal sembahyang orang yang mana memberi respon kepada suasana luar. Apatah lagi kalau dalam solat pun batal, apatah lagi bagi respon kepada yang luar. Berdasarkan dia punya firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Walau bagaimanapun kita tegur pak imam tu, Nabi SAW juga sebut. Nabi sebut apa dia? Kalau tegur pak imam, at-tasfiqu lirrijal wat tasbihu lin-nisa. Kalau nak tegur pak imam, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa. Terbalik pula ada. Kita subhanallah ni bagi orang lelaki. Nak tegur pak imam kita sebut subhanallah kan? Subhanallah. Manakala tepuk ni bagi perempuan. Dia tak bunyi suara. Suara perempuan aurat kan? Baik. Walau bagaimanapun kita sebut yang kita tegur pak imam tu memang Nabi SAW suruh tegur. Dalam masa sama kita niat zikir. Gitu. Baik. Jadi walau bagaimanapun bagi mereka, dia kata apa dia? Jika hadis Nabi SAW bercanggah dengan ayat Quran, maka mana yang kita nak dahulukan? Kita kata memang kena dahulukan ayat Quran lah. Habis katanya. Kita pun. Tapi kita boleh selaraskan antara ayat Quran tadi. Selarah macam mana? Selarahnya ialah apabila kita nak tegur pak imam tadi, ayat Quran, iza quri'al Quran. Sekarang ni imam ni dia baca, dia tak baca dah, tak boleh nak baca. Maka kita nak dengar macam mana? Sebab tu Nabi suruh tegur. Tu kita jawab. Sebab itulah kita katakan dalam saya suka sistem pengajian Diobandi nama dia, kerana dia memberi ruang untuk kita menjawab dan menggunakan, kita panggil kemahiran kita menggunakan dalil. Tu dalam kelas tu kan. Lepas tu ada seorang tu apa nama ni, yang nombor 1 orang Pakistan, memang saya tak boleh challenge dia. Kita boleh nombor 2 je, nombor 2, nombor 3, nombor 3. Sebab dia punya otak dia tu memang boleh serap apa yang Maulana sebut sebiji-sebiji tu, dia boleh ulang balik dalam kelas takror, kelas ulang kaji pada waktu petangnya. Sebiji-sebiji. Jadi kita pula yang salin daripada dia apa yang kita tertinggal. Hebat dia punya ingatan geng-geng tu, geng-geng Khan tu. Baik. Jadi apa dia ni? Oleh sebab itu kita sebut perbincangan kita berkenaan dengan memberi respon kepada salam ataupun kepada luar daripada yang berlaku luar daripada solat ini ataupun sekitar kita ketika kita sedang solat, kita boleh bagi respon. Melainkan dalam mazhab Hanafi sahaja yang tidak membenarkan kita bagi respon. Kalau dalam solat pun mereka tak benarkan, apatah lagi yang benda yang berlaku luar pada solat kita. Baik. Jadi walau bagaimanapun kita pegang bagaimana dalam mazhab kita boleh jawab salam, tapi bukan dengan lisan, dengan perbuatan ataupun isyarat yang kita bincang tadi, iaitu dengan tangan ataupun dengan kepala. Kepala tu angguk, bukan angguk banyak kali, sekali aja angguk. Baik. Seterusnya malam ni kita sambung dalam perbincangan kita ialah cara menjawab salam kepada orang yang berkirim salam. Macam mana? Dalam alam ataupun kita punya budaya kita biasanya kirim salam. Pertama, kirim salam tu ada ke tidak dalam syariat? Dibenarkan ke tidak dalam agama? Diakui ke tidak dalam agama? Yang kedua, jika dibenarkan, bagaimana caranya? Yang terbaik, yang afdal untuk kita jawab. Baik. Katanya bismillahirrahmanirrahim, Ibnu Hajar menyebut dalam kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari, digalakkan menjawab salam kepada orang yang menyampaikan salam. Jadi dalam mazhab kita pun mengakui bahawa boleh menjawab salam jika orang kirim salam. Pertama, kita boleh kirim salam kerana apa dia? Kerana katanya digalakkan kita jawab salam orang yang kirim salam. Dengan erti kirim salam pun adalah
benda agama, syariat dibenarkan, dan juga menjawab salam tu pun adalah syariat. Jadi cuma kita nak bincangnya bagaimana kita menjawab salam yang terbaik. Baik. Jadi oleh kerana kita ni boleh kirim salam, maka apa yang kita amalkan tu memang kena pada syariat lah. Orang tua-tua kita kan biasa amalkan tu, kirim salam ya, kirim salam ya. Boleh ke tidak? Boleh. Terutama kalau kita nak lebih-lebih lagi kalau orang nak ke Mekah, nak pergi umrah, alhamdulillah nanti kirim salam pada Rasulullah ya, kirim salam pada Rasulullah ya, pada Abu Bakar, pada Umar. Itu dia. Maka boleh tidak begitu? Boleh. Sebab dibenarkan kita kirim salam. Baik. Cuma isu dia lagi, kirim salam. Adakah kirim salam ni hanya kepada orang hidup saja ataupun orang mati boleh? Orang nak pergi ziarah kubur kan, kirim salam kepada tu arwah tu. Nak kirim salam kepada arwah kan. Tapi tak pernah orang buat lah kan. Tak pernah orang buat. Kenapa? Kerana tidak ada pengamalan nak kirim salam kepada si mati kecuali Nabi SAW. Itu ada amalan dia. Sebab tu di kalangan kita pun, kita tak ada pernah sebut kirim salam kepada ni nak ke kubur, kirim salam kepada arwah bapak kau. Ada. Ada kan? Sebab memang pengamalan dalam syariat kita tak ada begitu. Kecuali kepada Nabi SAW. Kerana apa dia? Kerana berdasarkan kepada satu riwayat, Nabi SAW sebut, semua amalan umatku akan dikemukakan, dibentangkan kepada aku pada hari Khamis. Pada hari Khamis. Jadi amalan kita ni, Nabi akan tengok juga tahu. Hari Khamis, Nabi akan tengok. Jadi, buat dulu lah. Begitu juga, salam kepada Nabi SAW akan disampaikan kepadaku. Salam daripada umatku, kata Nabi, akan disampaikan kepadaku. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau disampaikan, kamu kan dah mati kiranya kan? Gitu. So, macam mana? Bila sampai tu, maknanya pada orang hidup aja. Yang mati macam mana? Nabi SAW sebut, aku akan dikembalikan rohku dan aku menjawab salam mereka. Jadi Nabi SAW je lah kita kirim salam setakat ni. Tak ada lagi lah nak kirim salam kepada arwah-arwah tu, tak ada orang buat. Jadi kepada Rasulullah, ya, kirim salam pada Rasulullah. Lepas tu ada lagi orang sebut kepada Umar, kepada Abu Bakar dan juga Umar. Tak pernah lagi dengar kan. Tapi walaupun tak pernah dengar, kalau ada orang buat begitu, ada ulama membenarkan lah sebab dia ada bersama dengan Nabi SAW. Itu saja. Yang lain tak. Baik. Walau bagaimanapun, itu kirim salam. Itu kirim salam. Tetapi kalau kita bagi salam, bagi salam. Boleh ke tidak kepada orang mati kita bagi salam? Boleh. Pasal apa dia? Pasal itu disunatkan bila kita masuk ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlad dari qaumin mu'minin. Assalamualaikum ya ahlad dari qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penduduk penghuni perkampungan mukmin. Orang Islam lah ke? Itu kan perkuburan dah nama perkuburan Islam. Jadi orang Islam lah dalam tu. So maknanya kita bagi salam kepada mereka. Mereka jawab ke tidak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan kembalikan ruh mereka. Mereka jawab. Itu kalau salam secara direct. Kalau kirim salam, wallahu alam. Nanti saya cek balik lah benda tu kan. Mungkin tuan-tuan pun lebih mengetahui. Baik. Jadi oleh sebab itu, pertama kita kirim salam ni biasanya daripada orang hidup kepada orang hidup. Itu kirim salam. Kalau kita bagi salam direct, itu dibenarkan. Kepada si mati pun kita boleh tu. Apabila kita masuk ke kawasan perkampungan mereka, akan dikembalikan ruh pada mereka dan mereka boleh jawab salam. Kemudian Allah tarik balik ruh mereka. Untuk jawab salam aja. Ya, untuk jawab salam aja. Itu dia. Tapi kita dengar ke tidak? Semua dengar melainkan as-saqalain. Jin dan manusia je tak dengar. Kalaulah kita dengar, memang tak masuk dah. Kan? Pergi perkuburan seksyen 9. Assalamualaikum ya ahla dar qaumin mu'minin. Waalaikumsalam. Wah, memanglah. Tak masuk dah lepas pada ni. Tobatlah home tak masuk. Ya tak? Tu. Sebab itulah katanya hanya dengar siapa dia? Dengar semua makhluk kecuali manusia dengan jin saja yang tak dengar. Jin pun tak dengar. Jin pun tak dengar. Kalau yang jawab salam tu, jawab salam tu orang lain lah tu. Ya tak?
Mungkin jin yang jawab salam. Jin yang baru dia punya kematian kaum keluarga dia mungkin ditanam di kawasan tu juga. Dan kebetulan kita bagi salam dia pun Waalaikumsalam. Tu dia kemungkinan jin ajalah. Baik. Kalau manusia yang dikebumikan di situ memang tak jawab dah. Jin yang dikebumikan pun tak jawab dah. Mungkin alam lain. Bukan alam kita dah tu yang jawabnya. Cuma memanglah kalau jawab salam juga memang meremanglah kita. Ya kan? Tu tak cukup tanah lah kita lari. Tanya pula malam ni malam apa ya. Bau wangi pula tu. Oh memang. Baik. Jadi dalam riwayat Abu Daud, begitu juga riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, katanya ma yaqulu idza qila lahu inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Bab yang mereka nyatakan dalam kitab-kitab hadis tersebut ialah bab apa yang boleh kita katakan apabila dikhabarkan kepada kita sesungguhnya ada orang berkirim salam kepadamu. Baik. Jadi dalam bab ni berkirim salam pun dibenarkan dan kita bagaimana cara nak jawab salam. Baik, kita tengok. Daripada Anas dan juga Khadijah katanya, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Khadijah wa qala inna Allah yuqri'u Khadijata salam. Faqalat inna Allah huwa salam. Wa ala Jibril assalam wa alaika assalam wa rahmatullah. Satu ketika diceritakan Jibril datang bertemu Nabi SAW. Semasa itu Khadijah ada bersama dengan baginda Nabi SAW. Jibril berkata, Jibril bagi tahu Nabi SAW, Allah sampaikan salam melalui daku untuk disampaikan kepada Khadijah. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah kirim salam melalui aku supaya aku sampaikan kepadamu bahawa Allah kirim salam kepada Khadijah. Baik. Lalu Khadijah pun menjawab, Allah adalah As-Salam, pemberi keselamatan. Dan salam juga untuk Jibril, selamat sejahtera untuk Jibril. Begitu juga keselamatan dan rahmat Allah kepada kamu. Pertama, Khadijah kata, Inna Allah wassalam. Allah SWT tu maha selamat. Dan juga kepada Jibril pun selamat juga. Jadi kita sebut apa dia? Kirim salam ni, bila kirim salam, maka kita jawab salam, doa dia kepada yang kirim salam dan penyampai salam tadi. Yang kirim salam dan penyampai salam. Kan? Dua-dua tu kita kena doakan. Biasanya kita sebut Waalaikumsalam aja kan? Biasa kita sebut, ada orang kirim salam kat corner, Waalaikumsalam katanya. Itu aja kan biasanya kita. Baik. Tetapi apa nama ni, yang paling afdal kita sebut apa dia? Alaika, kepada awak yang kirim ni, wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kepada kamu dan juga kepadanya yang kirim tadi, apa nama ni, selamat sejahtera juga. Didoakan agar selamat dan sejahtera. Baik. Jadi perkataan tu berbeza, kita kena sebut satu-satu. Itu yang afdalnya. Walaupun kita katakan perkataan wa'alaikumussalam tu dah merangkumi dah tu. Maknanya merangkumi orang yang kirim dan orang yang sampaikan kiriman tadi. Dah merangkumi sebab kita menggunakan perkataan kum. Menggunakan perkataan kum. Cuma dalam hati kita ni, kadang-kadang kita tak doakan kepada orang yang sampaikan tu. Kita hanya wa'alaikum tu untuk orang yang kirim tadi kan biasanya. Sebab itulah disunatkan untuk kita jawab kedua-duanya. Alaika wa alaihissalam. Kalau yang perempuan, alaiki wa alai. Siapa-siapalah yang kirim. Kalau yang kirim tu perempuan, wa alaihassalam. Yang kirim tu lelaki, wa alaihissalam. Nampak macam Nabi pula alaihissalam. Tak, bukan. Maksud dia tu dan kepadanya juga selamat dan sejahtera. Baik. Yang saya sebutkan tadi, boleh tidak kita jawab secara rangkuman. Waalaikumsalam. Tetapi kita kena niatkan untuk kedua-duanya. Maknanya yang sampaikan dan yang berkirim salam tadi. Tetapi oleh kerana kadang memang kita tak biasa benda tu kan. Kita hanya jawab waalaikum tanpa kita tahu niat ni macam mana. Jadi sekarang ni kita boleh upgrade. Dengan niat waalaikumsalam, maknanya kedua-dua. Yang kirim dan juga yang sampaikan. Maknanya begitu. Sebab biasanya kita bila sebut waalaikum tu kita niat yang tu aja biasanya kan.
kita nak jawab salam kepada yang kirim tu je. Kepada yang sampaikan, biasanya kita tak sebutlah untuk dia. Kan? Dan kita tak niat pun untuk dia. Kita tak niat jawab salam dia. Tak. Kita tak doa pun untuk dia. Kita doa pada yang kirim salam aja, bukan kepada penyampai. Tapi sekarang ini kita boleh niat kedua-dua dengan menggunakan perkataan rangkuman wa'alaikumussalam. Yang afdalnya kita jawab satu-satu. Yang afdal kita jawab satu-satu. Tengok kepada hadis yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Faqalat wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara turidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Wahai Aisyah, ini Jibril. Dia sampaikan salam kepada kamu ni. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara ma la ara." Waalaikumsalam. Baik. Jadi yang kedua ialah yang biasa kita amalkan, kita hanya sebut kepada yang apa nama ni, yang kirim saja. Kita tak sebut kepada dia. Baik. Ni ada cerita dia. Guru saya kata berkenaan dengan hadis ni, kenapa Aisyah tak sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya kerana masa ni Aisyah radhiyallahu anha ada dipanggil terasa lah. Isteri, maklum. Biasalah. Kan? Ada sikit lah dengan suami ni. Biasa. Perasaan pada suami. Sebab itulah Nabi SAW kata apa dia? Wahai Aisyah, aku tahu di saat kamu dalam keadaan apa nama kita katakan emosi dengan kita tu macam mana. Nabi sebut perkataan redha. Tapi kita katakan ketika mana dia punya emosi stabil tu, tahu macam mana. Aisyah tanya, macam mana wahai Rasulullah? Ketika emosi stabil, kau akan sebut berkenaan aku, kamu akan sebut Rasulullah, kamu akan sebut itu. Itu stabil lah tu. Tapi kalau emosi tak stabil, akan sebut apa nama ni? Wahai Muhammad. Dia panggil ataupun dia sebut apa dia? Dengan panggilan-panggilan tu. Panggilan nama kalau kita biasanya abang, ayang. Tapi lepas pada tu mesti kata Encik Fadil, contohnya begitu kan. Itu lain. Allah tersebut kita punya perkataan tu sebab teringat kepada arwah Encik Fadil ni. Tak tahu kenapa tiba-tiba teringat pada dia. Allahumma fillah warhamhu wa'afi wa'afan. Baik, jadi apa nama ni? Kita nak sebut masa ni Aisyah hanya jawab kepada kiriman Jibril saja. Tak sebut kepada Nabi SAW. Kerana emosi tu tak stabil. Sebab itulah Aisyah tak nampak Jibril. Sebab emosi dia tak stabil. Baik. Maka dia hanya jawab kepada Jibril saja. Waalaikumsalam. Dan Jibril kirim salam tu supaya meredakan Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Jadi Aisyah kata, kamu, kan, dia sebut kamu dah tu. Dia tak sebut ya Rasulullah. Tak sebut dah. Dia sebut menggunakan perkataan mukhatab. Tara ma la ara. Kau lihat apa yang aku tak mampu lihat. Gitu saja. Kalau tidak mesti dia akan sebut Rasulullah. Dia akan sebut perkataan-perkataan yang lunak dia dengar. Baik kan? Biasalah tu. Kalau orang rumah apa semua. Itu emosi wanita. Tak boleh dijangka. Benda fitrah. Kan? Tidak ada celaan pada sifat sebegitu. Baik. Kerana satu ketika lain Aisyah radhiyallahu anha pernah lihat Jibril. Bila Jibril datang jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan kan pergi ke Madinah, Masjid Nabawi tu kan. Kita ziarah Nabi pintu 1, kemudian keluar pintu Baqi' 41 kan. Pintu 40 tu tuan-tuan, pintu Jibril dia panggil. Babu Jibril. Perasan tidak? Yang ada tu, tapi dia tak buka pintu tu. Dia tertutup gitu kan. Babu Jibril. Kerana Jibril tu datang bertemu dengan Nabi SAW di anjung tu, di kawasan tu. Barulah Nabi benarkan masuk ataupun tidak ke rumah Nabi SAW. Jadi satu ketika Jibril datang jumpa Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha tengok tengah sembang. Lalu selepas daripada itu Nabi SAW masuk ke kamar. Aisyah kata, dah pergi dah orang tadi. Itu dia. Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, kau nampak tadi? Lah orang tadi nampak. Jibril tu nampak. Nampak Jibril lah tu. Itu dia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni
Pada emosi dia stabil apa semua, boleh nampaklah Jibril ni. Dan juga kalau emosi tak stabil, maka nampak Jibril. Dan Jibril tenangkan dia dengan bagi salam kepada Aisyah. Nah, sebab tu Aisyah jawab untuk Nabi, untuk Jibril saja, tak jawab untuk Nabi SAW. Walau bagaimanapun, afdalnya tetap kita katakan jawab kepada yang sampaikan dan juga yang kirim salam. Dan juga kita boleh rangkumkan tadi dengan menggunakan perkataan wa'alaikumussalam dengan niat untuk menjawab kedua-dua, sama ada yang kirim dan juga yang menyampaikan salam. Sebagaimana dalam riwayat yang berikutnya, kalau kita tengok dalam kitab ataupun Musnad Ahmad ibn Hanbal, dalam musnad beliau disebutkan alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu ketika bila Jibril kirim salam, maka Aisyah radhiyallahu anha kalau tidak bertemu dengan Nabi SAW di rumah, mungkin di tempat lain, dan kirim salam kepada Aisyah, maka Aisyah biasa menjawab alaika wa alaihi salam. Itu dia kan. Baik. Jadi biasa saja kalau emosi wanita, emosi orang rumah kita apa semua tu biasa sajalah, kan? Kita hanya relax aja, kita berdiam diri aja, relax aja. Kalau kita pun bermasa muka, tinggikan suara juga, habis kan. Tuan-tuan lebih mahir lah daripada saya, nampak pada usia tuan-tuan, nampak otai masih berbisa lah. Baik. Yang keseterusnya, mengucapkan salam semasa hendak beredar daripada majlis kita ni pun, kalau kita nak beredar, ada hajat. Nah, tiba-tiba alamak ada hal pula terlupa tadi. Tadi orang rumah suruh beli beras dah habis dah kat rumah. Jadi nak kena cepat. Kata stok dah baru sampai. Kena beli cepat bergegas. Maka bagaimana kita nak mengucap salam semasa nak beredar daripada majlis? Sunat juga tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yaqum falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah." Maksudnya apabila salah seorang di kalangan kalian sampai ke mana-mana majlis, maka berilah salam. Beri salam tu tengok keadaan. Kita bagi salam kepada orang yang dekat dengan kita, sebelah menyebelah. Kawasan tu aja. Kalau majlis ilmu, jangan bagi salam kuat-kuat. Masuk, Assalamualaikum. Tak payahlah begitu. Bagi salam kepada orang sebelah aja. Salam dengan orang sebelah. Baik. Dan apabila dia hendak bangun daripada majlis tersebut, maka hendaklah bagi salam juga. Bagi salam kepada orang sebelah tu. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Dan bukanlah yang pertama, iaitu bila dia masuk tadi, lebih berhak untuk dia lakukan berbanding dengan yang kedua, iaitu yang terakhir tadi. Maknanya nak tinggalkan majlis, kita katakan yang pertama ajalah yang perlu bagi salam. Bila nak beredar, tak payah bagi salam. Tak. Dua-dua sama dia punya taraf dia. Kita bagi salam. Bagi salam kepada orang yang hampir dengan kita ajalah. Jangan bagi salam kuat-kuat. Baik, seterusnya. Dalam riwayat yang berikutnya, dalam kitab Adabul Mufrad dikatakan, daripada Muawiyah bin Qurrah, kata Qurrah kepada anak dia, "Ya bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajjalat bika hajatun faqul salamun alaikum fa innaka tusyarikuhum fima asabu fi dhalikal majlis." Ini penting kefahaman kita. Kenapa kita nak kena bagi salam juga bila kita nak beredar? Kerana Qurrah dia mengatakan kepada anak dia nama Muawiyah tadi, dia kata, "Wahai anakku, apabila engkau berada dalam satu majlis dan ingin kebaikan dalam majlis tersebut, hendaklah engkau bersegera. Fa'ajjalat bika hajatun, tiba-tiba engkau ada hajat." Tiba-tiba ada hajat. Kan? Kita ni duduk dalam majlis apa sekalipun lah, majlis kebaikan lah, majlis ilmu, majlis apa saja yang berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan. Tiba-tiba kita ni ada keperluan lain. Yang saya sebutkan tadi itulah. Tiba-tiba orang rumah WhatsApp, "Bang, beras dah ada stok," dengan katanya, "Pergi beli." Baik, kita pun sudah macam mana? Maka kita pun katanya, maka hendaklah engkau tunaikan dia punya hak dia. Salamun alaikum. Bagi salam, assalamualaikum. Fa'innaka, kerana engkau akan mendapat kebaikan sama seperti mereka yang ada dalam majlis tersebut. Itu dia penting.
Tak, sepanjang orang berada dalam majlis itu dapat kebaikan, dapat keberkatan, dapat manfaat, dapat lorong-lorong dinaungi oleh para malaikat. Apa nama ni, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kau pun akan dapat juga. Kerana apa dia? Kerana keperluan yang kita perlu keluar dan kita bagi salam kepada orang belah kita. Dapat juga tuan. Tapi janganlah semua pakat keluar bagi salam je. Ada keperluan ni, ada keperluan. Semua ada keperluan. Tak, kecuali Pak Bilal aja tak ada keperluan. Apa dia? Pak Bilal nak kena azan pula lagi. Nah. Tu dia. Jadi Pak Bilal tak boleh nak lari. Pak Siap pun tak boleh nak lari, nak tutup api lampu semua kan. Orang lain semua ada keperluan. Bagi salam masing-masing. Jangan begitu pula. Maknanya jika ada keperluan yang memang disebut sebagai keperluan yang perlu kita tunaikan, maka kita bagi salam dan kita beredar daripada majlis tersebut. Boleh aja. Baik. Habis di situ. Seterusnya. Yang berikutnya, banyak malam ni kita ambil topik-topik dia. Cepat sikit habis. Sunnah dalam meminta izin dan mengetuk pintu rumah orang. Macam mana tu kan? Baik. Daripada Abdullah bin Bashar katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi walakin min ruknil ayman aw al aysar wa yaqul assalamu alaikum wa dhalika anna ad-dur lam yakun 'alayha yawma idzin suturun. Baik. Maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan pintu rumah mana-mana kaum, baginda tidak menghadap tepat pada pintu tersebut. Tak ada di center. Depan pintu betul-betul. Tidak. Baginda akan berada sama ada di sisi kanan ataupun di sisi kiri pintu. Lalu mengucapkan Assalamualaikum. Baik, kita nak masuk rumah orang. Berada di rumah orang ni, sebelum orang buka pintu tu, kalau pintu dah itu, okey dah. Nah, kalau dah hadapi silakan masuk. Tapi sebelum daripada itu, kalau kita orang jemput kita datang ke rumah ke apa semua, kita datang berziarah ke apa semua kan, maka duduk di bahagian kiri ataupun kanan pintu. Tengok mana dia punya tombolnya. Kalau tombolnya buka sebelah kanan, dia tarik ke dalam tu kan. Maknanya kalau saya lah, dia buka sebelah kanan, maka kita berada sebelah kanan lah. Berada sebelah kanan. Kalau tombol tu berada sebelah kiri, maka kita kena berada sebelah kiri. Pasal apa dia? Pasal kita tak nak tengok direct dalam rumah dia. Kalau kita duduk tombol sebelah kiri, kita duduk sebelah sini, dia buka, kita dah nampak dah dalam rumah dia tu. Sebab tu kita, Nabi SAW duduk sama ada sebelah kanan ataupun belah kiri pintu. Tengok tombol arah mana. Tombol arah kanan, duduk sebelah kanan. Tombol arah kiri, duduk sebelah kiri. Begitu keadaan dia. Sebab bila tuan rumah masuk, dia tengok ada orang. Dia tengok kan. Kita tak nampak lagi dalam rumah tu. Baik ya. Itu adab dia. Kenapa begitu? Kerana pada zaman tersebut, katanya dalam riwayat ni, tidak ada tirai, tidak ada apa semua tu tirai yang boleh memungkinkan tertutup ruang dalam rumah tu. Oleh sebab itulah Oleh sebab itulah kita katakan Nabi berada sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pintu. Tengok tombol lah. Kalau kita sekarang tengok tombol lah nak masuk rumah. Kalau dipersilakan, masuklah. Barulah kita masuk. Tu pun dalam rumah ada adab dia yang lain. Mata jangan melilau tengok pusing. Tu dia tak boleh. Tak, kita kena hanya fokus pada tuan rumah tu aja. Fokus pada tuan rumah tu ajalah. Maksudnya orang, kalau laki-laki lah. Kalau tuan rumah perempuan jangan fokus pula perempuan. Dah ustaz suruh fokus. Tak, bukan tu maksudnya. Maknanya pandangan mata kita tu kena jaga. Duduk dalam rumah orang. Melainkan rumah kita, saudara kita yang disebut dalam Al-Quran tu. Au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, au buyuti akhwalikum, au buyuti khalatikum, au buyuti amamikum. Kan? Yang tu saja yang kita katakan apa dia? Perlu kita ataupun kita boleh tengok. Yang lain daripada itu, selain daripada mahram ataupun kaum kerabat kita, jangan melilau sangat. Walaupun member rapat kita kan. Tapi member rapat tu disebut dalam Quran. Seterusnya meminta izin. Baik. Habis dari situ berkenaan dengan
sunnah Rasulullah dalam meminta izin dan juga berada bila nak masuk rumah orang. Bila orang bagi masuk dulu, kita duduk. Jangan tunggu masuk dulu. Tak, mungkin walaupun dia kata masuk. Masuk. Jangan dulu. Tunggu dulu. Kemudian bila dia datang pada kita, masuk. Barulah kita masuk kali kedua. Nah, kita jaga adab. Wallahu a'lam, itu saja yang kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Dan ada soalan, komentar, pandangan, cadangan. Tak ada pun, alhamdulillah tuan-tuan lebih mahir daripada saya, insya-Allah. Bahkan kita datang bukan kerana kita adalah lebih, tetapi kerana kita berkongsi apa yang kita ada, saling mengingatkan sesama kita. Terima kasih. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا منه فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله